Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada pelajar-pelajar cikgu cikgu dah tengok jadual cikgu yang terkini ada sedikit perubahan. Jadi cikgu clash sikit dengan PDPR bersemuka jadual terkini. Okey, jadi untuk yang tu cikgu sediakan satu video ni dulu. Okey, video ni jadi panduan awak lah. Panduan ni. Jadi waktu awak tengok video ni sebenarnya cikgu tengah mengajar kat kelas. Ni video rakaman je, cikgu saja upload waktu sekarang. Okey, untuk hari ni, cikgu kata itu kita pakai Google Meet kan. Jadi untuk hari ni tengok YouTube dulu. Yang ni. Jadi mai cikgu kongsikan kepada awak sikit pengenalan. Hari tu kita pakai WhatsApp je. Okey, pakai WhatsApp je. First day kan. First day tak apa ni lagi, cikgu pun baru tahu siapa yang masuk kelas. Okey, sekejap. Okey, sambung balik. Okey, ni pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal. Okey, untuk tahun ni mencabar sikit kerana kita tak boleh bersemuka lagi. Jadi ini adalah sedikit sebanyak cabaran yang saya hadapi lah. Okey, ni peperiksaan SPM. Kita nak tengok pengenalan dia. Bila kita ambil grafik ni, fokus kita adalah SPM lah, pertama sekali kan. Okey, dalam peperiksaan SPM nanti, awak akan ada kertas SPM tu ada 20 soalan. Okey, iaitu kirimat dia 70 markah yang dimaklumkan. Okey, dalam 70 markah ni, ada 15 je soalan teori. Sikit je, 15 je soalan teori. Dan 5 soalan lukisan. Okey, soalan lukisan ada 5 je. Jadi sepanjang tahun ni, kalau kita masih lagi belajar dari rumah, soalan teori ni pada saya tak ada masalah. Okey, tapi soalan lukisan ni ini sedikit bermasalah kerana saya tak boleh tengok kaedah awak, saya tak boleh bantu awak secara face to face. Jadi yang ini soalan lukisan ni kita kena bekerja keras lah. Awak kena usaha, saya kena usaha. Di mana bahagian saya tak ada masalah sebab saya boleh tunjuk video je. Bahagian awak tu, kalau awak tak faham macam mana, susah sikit nak tunjuk. Tapi perlukan komitmen awak lah. Komitmen dia terutama sekali kena buat latihan. Kena buat. Lagi bagus kalau awak boleh rakam video dan hantar kepada cikgu. Tapi ni tak ada paksaan. Yang paksanya awak kena hantar adalah hasil akhir tu. Okay, hasil akhir tu awak kena hantar supaya cikgu boleh tengok, cikgu boleh nilai, boleh tahu kebolehan awak. Okey, ni untuk pengenalan ni lah. Sepanjang tahun tingkatan 4, tingkatan 4 ni awak tak akan buat kerja khusus. Kerja khusus ni semuanya tingkatan 5. Kita special sikit daripada orang lain. Okey, kita hanya buat kerja khusus ni tingkatan 5 saja. Tahun depan awak buat. Okey. So kerja khusus ni pun jika sekarang ni saya menghadapi masalah lah untuk GKT saya. Takut pelajar tak ada komputer yang support AutoCAD. Ni masalah juga sebab tugasan ni biasanya adalah tugasan AutoCAD dan tugasan lukisan. Ni 30 markah ni. Yang ini biasanya saya tak menghadapi masalah jika bersemuka kerana insya-Allah semua orang pelajar saya biasa dapat markah tinggi. Jika buat dan ikut arahan lah, mengikut yang saya cadangkan. Kalau awak tak buat, payahlah macam mana saya nak bagi markah penuh kan. Okey, tak apa. Yang ini pelan-pelan kita buat. Okey, kita tengok. Okey, untuk ujian. Untuk ujian, ni adalah markah-markah dia. Okey, ujian ada 20 soalan. Biasanya 2 jam 30 minit standard ni. Okey, 100 markah akan convert kepada 70 markah. Okey, soalan 1 sehingga soalan 15 teori. Teori dia 30 markah je. Okey. Kemudian soalan 16. Soalan 16 ni topik yang terlibat dalam topik segitiga, segi empat, poligon. Pembesaran, unjuran ortografi. Ini yang boleh ditanya. Okey, yang boleh ditanya pada soalan 16. Salah satu je, bukan semua. Okey, salah satu je, bukan semua. Ataupun dia gabungkan. Yang segitiga ni dengan pembesaran, tajuk pembesaran digabungkan. Kalau unjuran ortografi ni, satu je biasanya. Satu soalan ni je. Okey, soalan nombor 17
sehingga 20, 17, 18, 19, 20. Ada 4 soalan. 4 soalan dia akan pilih daripada yang ini. Tajuk dia elip parabola tangent. Satu bahagian, satu soalan. Okey, lukisan pandangan tambahan, satu soalan. Lukisan isometrik, satu soalan. Lukisan oblik, satu soalan. Lukisan perspektif, satu soalan. Lukisan pengorakan, satu soalan. Salah satu je. Ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Daripada 6 topik ni, 4 je akan dikeluarkan. Dia takkan keluar semua parabola. Takkan keluar semua tambahan. Tak. Okey, dia punya markah satu soalan 15 markah. Ni banyak. Jadi kena skor kat sini. Okey. 4 soalan tu tak boleh lah tinggal dapat kosong. Sekurang-kurangnya dapatlah juga markah. Tak nak jadi kosong. Kosong tu confirm nanti fail. Tapi setakat ni memang biasalah. Semua pelajar boleh. Okey. Ini contoh dia soalan segitiga. Ini contoh je dulu. Tengok dulu. Okey, tengok ini. Soalan dia macam ni. Dia bagi 5 markah. Dia bagi macam ni bentuk dia. Segi 5 ni ada nama dia. Pentagon. Pentagon sekata tak sekata nanti. Dia bagi jarak macam ni. Dia suruh kita lukis balik. Okey. Dia bagi soalan ni. Kita lukis balik jadi macam ni. Macam mana nak buat? Ada. Step by step dia ada dalam buku teks. Boleh tengok. Okey. Nanti saya pun akan tunjukkan juga. Ni soalan bahagian ni lah. Kemudian, ni dia. Ini soalan pembesaran dan pengecilan. Dia bagi satu gambar rajah warna hitam ni. Okey, warna hitam ni. Dia suruh kita besar atau kecilkan. Okey, ini adalah unjuran ortografik. Ni unjuran ortografik. Dia bagi gambar macam ni. Ataupun dia bagi bentuk pandangan ni. Pandangan hadapan. Pandangan pelan. Pandangan hadapan. Pandangan sisi. Yang ni dia bagi pandangan hadapan, pandangan sisi. Dia suruh kita lukis pandangan hadapan. Ni ada step by step dia ni. Senang je kalau awak faham, senang je. Ni dia ada punya skema dia. Ada je kaedah awak buat. Adalah markah. Okey, ini adalah soalan 17 hingga soalan 20 elip parabola tangent. Ni. Dia bagi pada kita soalan ni, bentuk ni. Dia suruh kita lukis balik. Lukis balik bukan tekap je. Lukis balik. Ada kaedah-kaedah dia yang kita kena belajar. Okey. Kena gabung. Nanti kita belajar nanti sikit-sikit macam mana lukis bulat. Macam mana nak buat ni. Belajar sikit-sikit. Tapi lepas tu kita gabungkan. Ni kaedah pemakaran dia. 15 markah dia. Dia kata. Titik pusat antara jejari J20, J20, J25. Ada ke tak ada? Ada. Dia tanda ada. Dapatlah markah dia. Dia akan cari ada, tak ada. Ada, tak ada. Ada, tak ada. Betul, salah. Macam tu. Okey, ni pandangan tambahan. Dia lebih kurang je. Nanti kita gabungkan sekali nanti. Unjuran ortografik nanti kita gabungkan jalan sekali je. Ni lebih kurang je unjuran ortografik dengan ni. Tapi nanti kita gabungkan. Dia ada pandangan tambahan kedalaman, kelebaran, ketinggian. Nanti kita gabungkan. Okay, next. Ni soalan isometrik. Okay, soalan isometrik. Ni bentuk dia. Dia bagi pada kita. Bentuk ni. Okay, dia bagi pada kita. Pandangan ni, dia suruh kita lukis. Ni. Kita suruh lukis. Jadi, ini kena ada imajinasi. Okay, tengok pandangan depan dia macam ni. Tengok pandangan sisi dia macam ni. Pandangan pelan dia macam ni. Hasil dia jadi macam ni. Ni kena ada daya imajinasi sikit. Kena asah. Okay, kena asah ini kita ni. Okay, next. Ni lukisan oblik. Ada beza Sama juga dia bagi macam ni bentuk dia. Okay, dia suruh kita buat ni. Jadi kita kena tahu oblik dengan isometrik tu macam mana. Cara nak lukis dia macam mana. Kita kena tahu nanti. Yang ini basic ni hari ni saya tak nak beritahu lah macam mana. Okay, kita akan tengok waktu topik ni lah. Okay, ini adalah lukisan perspektif. Perspektif ni ada dua. Perspektif satu titik dengan dua titik. Tengok yang garisan hitam ni.
hitam ni yang soalan dia bagi Yang merah ni garisan binaan kita. Yang biru dalam ni ada hasil dia. Nanti kita kena tengok hasil akhir dia. Ini pun pada saya senang. Asalkan awak tahu step by step dia. Dan latihan kena buat lah. Kalau tak buat, tengok je senang. Bila nak buat, confirm tak dapat. Jadi kena buat. Latihan kena buat. Okay, ini adalah lukisan pengorakan ataupun hamparan. Yang ini pun senang, pada saya senang. Okay, boleh skor lah. Tak dapat 15, tak dapat 20, boleh dapat 15 ataupun 10. Biasanya boleh dapat markah tinggi ni. Tapi sekali lagi tip dia, kena buat latihan. Tak buat, tak jadi. Okay. Kerja khusus ni tahun depan. Beritahu dulu awal. Tahun depan kita akan belajar tanggal 5 bulan 2. Ni macam ni. Kita belajar lah bulan 2. Okay, sorry sambung balik Sambung balik. Tadi ada ni sikit. Okay. Okay, AutoCAD ni kita akan buat pada bulan Februari tahun depan. Okay, tahun depan. Jadi sedikit masalah saya kalau awak tak ada PC. Kalau kita bersemuka senang. Makmal komputer ada PC pun power sikit. Jadi tak lambat. Tak apa, kita akan cuba sedaya upaya mengikut penerangan semasa. Tengok macam mana. Okay, AutoCAD ni macam mana kita akan tengok nanti. Tahun depan Yang sekarang ni saya perlu risaukan adalah Tata 5 lah. Kemudian kita ada lukisan 1, lukisan 2. Lukisan 1, lukisan 2 ni. Ini adalah topik dia lukisan bangunan. Kita nak buat rumah. Biasanya suruh buat rumah banglo. Okay, lukisan bangunan ni biasa ambil masa lama ni. Mac hingga Mei. Okay, Mac hingga Mei. Berapa bulan ni? Mac, April, Mei. 3 bulan. Okay. Dalam lukisan rumah tu, kita akan buat pula lukisan perpaipan. Kita plus lagi tambah lukisan elektrik. Lepas tu kita buat reka bentuk dalaman. Okay. Yang ini, Tata 5 ni kalau ikutkan belajar seronok. Kalau siapa yang suka imajinasi, dia memikirkan pasal masa depan. Ni seronok. Pada saya seronok lah. Tapi tengoklah pada pelajar nak buat ke tak nak. Sebab benda ni kalau awak mahir ni, awak boleh buat duit. Selepas ni awak boleh buat duit ataupun awak boleh buat sendiri semuanya, DIY lah. Kemudian hari. Okay. Yang ini 30%. Hasil tugasan dia adalah 100%. Nanti saya kira 100%. Kemudian convert kepada 30%. Kalau awak dapat banyak, untunglah. Tapi biasanya ikutlah nasihat saya, ikutlah panduan yang saya berikan, insyaAllah markah tinggi untuk kerja khusus. Jangan awak tak datang pula. Cikgu cari awak tak ada. Alatan tak ada. Kertas kenyuk. Tak boleh lah macam tu. Macam mana nak bagi markah tinggi kan? Tak boleh. Dia kena selari lah. Kalau saya kata kena buat kemas. Okay, saya kata kita minggu ni kena buat. Buat. Balik rumah kena buat. Ya, balik rumah tak buat kerja. Tak boleh lah. Okay, ni contoh. Ni contoh kerja khusus yang tahun 2000 apa ni? Lepas dah ni. Dia suruh kita lukis balik macam ni menggunakan perisian AutoCAD buat kursi ni. Ada cara dia nak buat kursi ni. Bukan main lukis-lukis macam tu ke. Ada cara dia. Nanti kita belajar ni. Okay, ni contoh jawapan dia. Kita nak lukis macam ni. Ini soalan tugasan bangunan. Okay, tugasan bangunan. Okay. Ni yang saya kata seronok ni. Anda diberi satu projek. Mereka bentuk sebuah banglo. Ni dia banglo satu tingkat. Setingkat je. Dia bagi keluasan lot tanah adalah 25,000 kali 15,000. Jadi kita pun kena buat anggaran dulu. Okey. 25,000 panjang macam ni. 15,000 mungkin panjang macam ni. Ni. Contoh kaya ni sini 25,000. Sini 15,000. Okey, ni lot tanah kita. Okey, reka bentuk anda adalah bebas tetapi tidak melebihi. Memanglah kan. Kita kena buat bebas tapi tak boleh lebih daripada lot tanah. Lot tanah kita buat Sony je lah.
Okey, reka bentuk anda mestilah memenuhi spesifikasi berikut. Ni untuk data 5 kita tengok je lah sikit. Saiz rumah tak lebih 16,000 kali 12,000. Sudah. Maknanya dah lama kan? 16,000 16,000 kali 12,000. Mungkin macam ni. Saiz rumah. Tak boleh lah besar. Lebih pada ni dah. Kita elok-eloknya letak center lah. Satu tempat letak kereta. Kena ada satu tempat letak kereta. Kena ada satu ruang tamu. Satu beranda. Satu ruang makan. Satu bilik tidur. Dalam dia mesti ada bilik air. 2 bilik tidur. Bilik tidur 2, bilik tidur 3. Satu ruang dapur, satu bilik air. Jadi rumah ni ada 3 je bilik tidur, ada 2 bilik air. Standard rumah biasa. Okey, banglo satu tingkat biasa. Jadi kita kena tahulah biasa bila kita sebut banglo ni rumah besar kan, tak semestinya. Banglo, istilah kita dalam ni, banglo adalah rumah dia keliling dia ada tingkap. Dinding dia tak bergabung dengan orang lain. Okey. Dia tak ada kata rumah batu kan. Tapi biasa banglo batu lah kan. Okey. Okey, next. Ni. Dia ada lagi pula. Bumbung. Kecuraman 30 darjah. Ni kita kena ikut lah. Ada. Penutup bumbung. Atap dia mesti genting konkrit. Macam mana? Ceiling dia mesti 3,500 dari arah lantai. Jadi kita kena tahu dia punya tinggi dia. Tumpu kasar dan sebagainya. Cikgu tak nak pergi lanjut sangat. Sebab yang ni untuk tingkatan 5. Tahun depan saya ulang balik. Okey. Next. Ni contoh. Ni contoh jawapan dia. Okey, ni contoh. Kita kena buat macam ni. Mula kena ada draw ni dulu. Ni bentuk dia bumbung. Ni bentuk bumbung dia, sudut curaman dia 30 darjah. Okey, ni contoh. Ni kena buat betul nanti. Next. Ni kena kecilkan pula perpaipan. Next. Ni perpaipan. Nampak macam payah. Tapi bila kita belajar nanti senang je. Okey, ni senang je. Next. Ni. Yang ini elektrik. Elektrik dia bagi dah ruang tamu nak isi apa. Ni biasa senang sebab ni setiap hari kita tengok. Ni contoh lukisan yang kita nak buat ni. 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 Yang ini ada. Biasanya ada dalam teori. Ni hiasan dalaman. Ni bentuk dia. Ini soalan dia. Ruang makan dia nak apa ada. Ni cara kita nak lukis nanti hasil dia. Okey. Itu adalah pengenalan kepada peperiksaan kita. Jadi nak jawab benda ni semua, nak skor subjek ni, nak lulus, pertama sekali mestilah kita ada alatan. Tak ada alatan ni, tak boleh buat. Okay, nak berperang kena ada senjata dia. Tak ada senjata ni, tak bolehlah kita berperang. Okey, ni adalah peralatan dia, papan lukisan. Ni yang terbarulah ini. Jadi yang ini awak ada ke tak ada? Tak berapa ni sangat. Ni tak berapa penting. Kalau ada ni membantu supaya kertas kita ni tak kenyuk. Kalau tak ada lukisan pun masih boleh buat lagi. Meja kita yang biasa tak apa. Asalkan meja awak tu rata je lah. Okey, asalkan meja rata. Yang ni tak ada masalah. Cuma awak kena tahu ni papan lukisan. Okey, ni sesikuti. Okey, sekuti ni ada tak ada pun setakat ni tak apa. Kalau tak ada pun tak apa lagi. Okey, ni papan yang lama papan yang lama. Yang ni wajib. Okey, peralatan jangka lukis. Beli yang macam ni Beli yang macam ni yang boleh ataupun yang terus ada pensel mechanical, pensel tekan ni. Okey, senang. Tak perlu nak korek, mata dia nak bagi kecil tak perlu. Jadi kita bubuh je pensel tekan ni. Tolonglah beli yang macam ni. Jangan beli yang isi pensel kayu tu. Sama je harga sekarang ni. Kat kedai RM2 pun ada saya tengok. Okay, tolong. Yang ni jangan hilang.
Ini senjata awak ni. Ini namanya jangka lukis. Kalau longgar, kalau ketat sangat, boleh longgarkan kat sini atau ketatkan kat sini. Ni sesiku set. Okey, sesiku set ini beli yang besar. Jangan beli yang kecil. Yang kecil tak cukup. Tak sampai nanti. Jadi ini dia. Beli yang macam ni. Harga dia tak tahulah saya berapa harga dia. Kalau ikut tulis kat sini RM8.90. Okey, beli sesiku set ni. Okey, sesiku set ni kita akan guna. Sepanjang masa ni biasa guna ni. Dia mesti guna secara berpasangan. Okey, berpasangan. Yang sudut 45 dengan sudut 60 ni kena guna berpasangan. Barulah nampak hasil yang kemas nanti. Okey, ni lengkap fleksibel. Fleksibel curve. Kalau ada beli, kalau tak ada tak apa yang ini. Okey, yang ni tak wajib Tak wajib. Tak wajib beli buat masa sekarang ni lah. Tapi kalau nak lukisan cantik, kemas, kena ada lah. Sebab nanti periksa tak boleh kongsi. Okey, ni lengkap Perancis. Kalau ada beli, kalau tak ada tak apa yang ni. Lengkap Perancis ni ada sesiku set. Okey, sesiku set memang dia dah ada kat dalam ni. Kita boleh guna dah ni. Ikan paus saya panggil. Boleh, insyaAllah boleh. Tapi tak se-curve yang ni lah. Tak secantik yang ni lah nanti. Tapi boleh pakai yang ni. Jangan tu sangat. Sekarang ni beli sesiku set je. Yang lengkap Perancis tak payah beli. Tak payah beli lagi Siapa ada duit nak beli, boleh beli. Tapi ini tak ada pasangan. Okey, itu saja. Untuk pengenalan ni itu saja. Sebab hari ni waktu awak tengok ni saya ada kelas dengan bersemuka. Jadual baru Okey. Tak apa, itu saja. Jika ada apa-apa soalan, pertanyaan, sila komen ataupun sila WhatsApp saya lah. Untuk saya balas dengan segera ni. Okey, baik. Terima kasih. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.